Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya akan membincangkan bab 6 nisbah dan graf fungsi trigonometri bagi matematik tingkatan 5. Subtopik 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Standard pembelajaran mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Yang pertama, y sama dengan A sin bx tambah C. Yang kedua, y sama dengan A cos bx tambah C. Dan yang ketiga, y sama dengan A tangent bx tambah C bagi A lebih besar dari kosong dan B lebih besar daripada kosong. Jadi objektif video pada hari ini kita akan melihat kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Y sama dengan A sin bx tambah C, Y sama dengan A cos bx tambah C dan Y sama dengan A tangent bx tambah C bagi X di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Jadi raja di bawah menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala iaitu tempoh dan amplitude. Jadi fungsi trigonometri adalah fungsi berkala. Contohnya kita ada y sama dengan sin x adalah fungsi yang berkala untuk tempoh 360 darjah. Jadi apakah tempoh? Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Jadi kalau y sama dengan sin x 0 darjah, 180 darjah, 360 darjah, ini adalah satu kitaran yang lengkap. Bermakna untuk 360 darjah hingga 540 darjah kita ada satu kitaran lengkap yang lain. Bermaksud kita dah ada dua tempoh di situ. Jadi amplitude adalah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Jadi ini adalah garis keseimbangan. Kalau kita lihat kenapa garis keseimbangan, kita ada di atas, graf di atas dan kita ada graf di bawah yang menunjukkan luas yang seimbang untuk kedua-dua graf ini. Jadi amplitude adalah diukur daripada jarak maksimum ke garis keseimbangan, ataupun kalau yang berada di bawah garis keseimbangan daripada garis minimum ke garis keseimbangan. Jadi amplitude juga dapat ditentukan dengan rumus nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi 2. Jadi kita dapat mengira nilai amplitude di situ. Seterusnya kita akan mengkaji dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Y sama dengan A sin bx tambah C, Y sama dengan A cos bx tambah C dan Y sama dengan A tangent bx tambah C. Jadi sekarang kita akan lukis lengkung sinus dengan nilai A-nya 1, B-nya 1, C-nya kosong. Jadi kita dapat seperti ini ya. Okey. So apa berlaku? Ini yang dikatakan satu kitaran lengkap tadi. Okey, daripada 0 darjah hingga 360 darjah, dan di sini adalah amplitude. Okey, di sini juga amplitude dan tempohnya dari 0 hingga 360 darjah, iaitu satu selang lengkap. So untuk melihat kesan A, B dan C di sini yang asalnya Y sama dengan A sin bx tambah C. Jadi A-nya sekarang 1, B-nya 1, C-nya kosong. Kita cuba ubah kedudukan. Okey, kita dapati apabila kita ubah nilai A, titik maksimumnya akan berubah. Jadi apabila kita ubah nilai A, titik maksimum akan berubah. Dan apabila kita ubah B, okey, apabila kita ubah B, kita dapati graf menjadi semakin apabila B 2.2 graf semakin termampat. Okey, ataupun kalau kita kurangkan daripada 1, okey, kita kurangkan, kita nampak graf mengembang. Jadi apa berlaku kalau kita ubah kedudukan C kosong? Okey, sekarang C 0.3, C 1/5. Kita dapati asal C kosong tadi pintasan Y dia kosong, tetapi apabila C 1/5 pintasan Y jadi 1/4 di sini, bermaksud graf akan menaik dan menurun. Okay, sekarang kita akan lihat graf cos pula. Y sama dengan cos X. Untuk yang pertama, sekira melibatkan A-nya 1, B-nya 1 dan C-nya adalah kosong. Jadi kita dapat graf GX
Y sama dengan cos X tambah Y sama dengan cos X yang asas ya. Jadi sekiranya kita ingin melihat kesan perubahan A, B dan C, kita ubah kedudukan A. Jadi apabila kita ubah kedudukan A, kita dapati nilai maksimum dan minimumnya juga akan berubah. Bermakna A bergantung kepada maksimum dan minimum, sama seperti graf sin tadi. Dan apabila kita ubah graf B, kita dapati apabila kita ubah kepada 2.5, graf akan semakin termampat. Dan apabila kita ubah kedudukan C, apabila C sama dengan 1, kita dapati graf yang asal tadi akan menaik daripada kedudukan asal tadi, menunjukkan C mempengaruhi kedudukan graf ke atas dan ke bawah. Begitu juga dengan graf tangent. Ini adalah kedudukan asal bagi graf tangent untuk Y sama dengan tangent X yang biasa kita yang asas kita belajar hari itu. So apabila kita lihat, kita ubah kedudukan A. Jadi kedudukan A nampak kita ubah kepada 3 di sini kita nampak. Dan kita ubah kedudukan B, jadi graf semakin termampat. Dan apabila kita ubah kedudukan C, kita dapati kedudukan graf juga berubah. Jadi hasil daripada aktiviti kita sebentar tadi, kita dapati bahawa apabila A berubah, nilai maksimum dan nilai minimum juga berubah. Ini menunjukkan A mempengaruhi amplitude fungsi. Seterusnya apabila B berubah, graf akan termampat atau mengembang. Jadi untuk termampat atau mengembang akan mempengaruhi tempoh fungsi, iaitu satu kitaran lengkap. Dan apabila C berubah, graf akan beranjak secara menegak ke atas dan ke bawah. Jadi kita lihat C akan mempengaruhi kedudukan graf fungsi. Jadi secara umumnya nilai A berubah, kita dah bincangkan tadi, akan mempengaruhi maksimum dan minimum. Tetapi untuk graf tangent, iaitu Y sama dengan A tangent BX tambah C, lengkung graf berubah tetapi tiada amplitude. Jadi kerana kita titik maksimum dan titik minimumnya adalah infinity, tidak terhingga, sebab tu tiada amplitude di situ ya. Dan seterusnya untuk nilai B, tempo fungsi berubah, B bertambah, graf kelihatan secara mampat secara mengufuk. Bila semakin berkurang daripada 1 tadi, nilai B, kita dapati graf semakin berkembang. Tadi kita dah tunjuk demonstrate-nya sebentar tadi. Jadi tempo fungsi sinus dan kosinus boleh dikira dengan 360 darjah bahagi B. Dan tempo fungsi tangent pula adalah 180 darjah bahagi B. Jadi nilai C berubah, kedudukan graf juga berubah, iaitu apabila C lebih besar pada 0, graf C unit secara menegak ke atas paksi X. Dan apabila C kita ubah kepada nombor yang lebih kecil daripada 0, graf beranjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Jadi selepas ini kita akan lihat contoh soalan. Sekarang kita lihat contoh 9 dalam buku teks muka surat 189. Raja di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X. Di sini bagi X di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Jadi kita akan bincangkan satu persatu di sini. Jadi sekarang kita akan selesaikan A, iaitu kita akan lakar Y sama dengan 2 sin X. Jadi secara asasnya tadi kita ada Y sama dengan A sin BX tambah C. So ini graf yang asal tadi. So kita dapati di sini yang berubah adalah nilai A daripada 1 menjadi 2. Dan kita tahu nilai A akan mempengaruhi kedudukan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi apabila A 2, bermakna A akan nilai maksimum dan minimumnya akan menjadi 2 dan minimumnya akan menjadi negatif 2. Dan kita lihat B tidak berubah, bermaksud tempoh atau kitaran lengkap bagi graf ini masih lagi sama, iaitu 360 darjah. Jadi kedudukan C juga tidak berubah, bermaksud kedudukan graf tidak akan berubah sama ada ke atas atau ke bawah. Jadi sekarang kita akan lakarkan
graf yang baru dengan soalan. Jadi titik maksimumnya berubah, juga titik minimumnya berubah. Jadi kita akan dapat lebih kurang seperti ini. Ini adalah hasil graf yang lengkap untuk Y sama dengan 2 sin X, bermakna amplitude sahaja berubah. Seterusnya kita akan jawab pula untuk soalan B. Jadi kita bincangkan pula untuk soalan B. Kita dapati kita perlu lakarkan Y sama dengan sin 2X. Menunjukkan nilai A tidak berubah, bermaksud amplitude atau titik maksimum dan minimumnya masih lagi sama, iaitu 1 maksimum negatif 1 minimum. Okey, sekarang yang kita dapati nilai B berubah daripada X menjadi 2X, bermaksud nilai B akan mempengaruhi tempoh. Jadi tempohnya di sini adalah 360 darjah bahagi B kita 2, 180 darjah, bermakna graf kita satu kitaran lengkap adalah 180 darjah. Dan kita lihat B kita adalah positif, bermaksud graf kita akan semakin termampat. Dan kedudukan C juga tidak berubah, bermaksud kedudukan graf masih sama. Jadi kita akan lakarkan jawapan sekarang. Jadi apabila graf semakin termampat, jadi daripada 90 darjah titik maksimum akan jadi 45 darjah dan seterusnya. Jadi maksimum 45 darjah, masih lagi nilai yang sama. Minimum pada negatif 1 pada 90 darjah, kita tambah lagi 45 darjah ya. Jadi kita lukis. Okey, lihat di sini. Okey, maksimumnya. Okey, jadi kita dapati satu tempoh yang lengkap, iaitu 180 darjah, sama seperti perbincangan kita tadi. Jadi ini adalah graf Y sama dengan sin 2X. Jadi ini adalah hasil kita yang lengkap. Jangan lupa kita perlu lakukan untuk X 0 hingga 360 darjah. Jadi satu tempoh yang lengkap tadi kita perlu teruskan sehingga 360 darjah. Seterusnya kita lihat pula C, Y sama dengan sin X tambah 1. Jadi kita lihat nilai A tidak berubah. Okay, A tiada perubahan. Jadi nilai amplitude dia masih lagi sama. Titik maksimum dan minimum dia tadi. Okay, B juga tidak berubah. Bermaksud tempoh kitaran yang lengkap juga masih sama. Tetapi yang berubah adalah nilai C, iaitu daripada 0 menjadi 1. Jadi apabila C lebih besar pada 0, graf beranjak C unit, iaitu 1 unit secara menegak ke atas Pak C. Jadi bila kita nak anjakkan 1 unit, kita perlukan satu lagi unit di Pak C Y, iaitu 2. Jadi daripada 0 kita anjak 1 unit menjadi 1. Jadi kita tanda dulu 90 darjah daripada 1 kita anjak 1 unit menjadi 2. Okey, 180 darjah dari 0 kita anjak menjadi 1. Ini salah satu cara yang mudah. Okey, 270 darjah. Kalau tadi negatif 1, bila kita anjakkan 1 unit akan menjadi sifar. Dan 360 darjah 0, bila kita anjak 1 unit menjadi 1. Jadi apabila kita dah buat titik-titik di situ, kita sambungkan titik-titik yang telah kita tandakan sebentar tadi. Okey. Jadi kita akan dapat graf kita seperti ini. Jadi ini adalah jawapan kita untuk C, iaitu Y sama dengan sin X tambah 1. Jadi seterusnya kita bincangkan pula bagaimana menjawab D, iaitu kita perlu lukis Y sama dengan 2 sin 2X, bermaksud nilai A-nya berubah dari 1 menjadi 2. Bermakna titik maksimum dan titik minimum akan berubah. Dan graf juga akan termampat semakin termampat disebabkan nilai B-nya berubah menjadi 2. Bermaksud satu kitaran lengkap adalah 360 darjah bahagi 2, iaitu 180 darjah. Jadi graf kita tempohnya adalah 180 darjah. Jadi bagaimana kita nak lukis? Okay, kita tahu titik maksimum dan titik minimumnya berubah.
Jadi kita lukis pada graf asal tadi, kita perlukan 2 dan kita perlukan negatif 2 disebabkan nilai A yang berubah di sini. Okey, seterusnya kita tandakan. Okey, dan kita dapati B juga. Jadi di sini kita cuba letakkan titik-titik terlebih dahulu. Jadi graf tidak berubah, tetapi hanya termampat sahaja disebabkan C tidak berubah dan titik maksimum dan minimumnya berubah. Jadi graf satu kitaran lengkap adalah 180 darjah. Jadi daripada titik maksimum 90 akan jadi 45 di sini untuk kita dapatkan satu kitaran lengkap. Jadi kita tandakan titik tengah di antara 0 hingga 90 dan titik tengah di antara 90 hingga 180 darjah. Jadi ini adalah titik maksimumnya. Okey, diikuti disebabkan graf kita akan termampat B yang berubah dan titik minimum tadi daripada sebentar tadi akan berubah daripada 270 akan berubah pada kedudukan di sini, iaitu kita tandakan. Jadi seterusnya kita akan ulang langkah yang sama. Okey, dan kita boleh mula melukis graf kita untuk satu tempoh yang pertama. Okey, jadi kita akan teruskan untuk kitaran yang kedua. Okey, di sini. Jadi ini baru 180 darjah sebab soalan kita 200 sehingga 360 darjah ya. Okey, tersilap sikit ni. Okey, daripada sini dia akan lalu 270 darjah. Okey, titik minimumnya pada di sini. Okey, jadi kita akan dapat lebih kurang seperti ini. Jadi inilah hasil daripada proses yang kita buat sebentar tadi. Hasil yang lebih cantik iaitu graf Y sama dengan 2 sin 2x. Jadi kita telah selesai menjawab soalan A, B dan C. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Dapatkan video seterusnya untuk saya terangkan bagaimana kita menjawab contoh 10 di dalam buku teks matematik tingkatan 5 muka surat 189. Sekian, terima kasih.